Selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan memperkenalkan satu cara yang dinamakan sebagai bar model method. Cara ini sebenarnya adalah untuk menyelesaikan soalan panjang, terutama soalan yang melibatkan pecahan ataupun kebarangkalian ataupun dalam topik nisbah. Segala berdasar daripada bab 4, nisbah, kadar dan kadaran daripada tingkatan 1. Marilah kita melihat soalan tersebut. Aina, Syahidah dan Chong mengkongsi wang untuk menubuh sebuah syarikat perniagaan mengikut nisbah 2:5:3. Jadi ayat pertama kita boleh dapati dia telah melibatkan 3 orang wakta dan nisbah yang terlibat ialah 2:5:3. Dan seterusnya dia memberi informasi bahawa Aina telah menyumbangkan duit sebanyak RM24,000. Selepas 2 tahun kemudian, mereka menjualkan syarikat ini dengan harga RM160,000 dan membahagikan keuntungan ini kepada nisbah 1:4:3. Hitung keuntungan yang diperoleh oleh Syahidah. Jadi sekarang untuk memulakan penyelesaian, kita akan mula dengan nisbah 1:4:3. 1:4:3 ini adalah 1 bahagian yang diperoleh Aina, 4 bahagian yang diperoleh Syahidah dan 3 bahagian yang diperoleh Chong. Dan 8 bahagian ini sebenarnya adalah bernilai RM160,000. Jadi sekarang untuk mengira berapa Syahidah dapat selepas mereka menjualkan syarikat, saya perlukan 1 bahagian itu adalah bernilai berapa. Jadi ambil 160,000 bahagi dengan 8, kita akan dapat 1 bahagian itu sebenarnya bernilai 20,000. Dan untuk melihat nisbah dan juga blok yang kita telah bentukkan, Syahidah telah mengambil 4 bar. Jadi 4 bahagian ini kita darabkan dan akhirnya kita dapat 80,000. Ini ialah duit semasa mereka menjualkan syarikat dan Syahidah dapat daripada harga jualan tersebut. Tak dapat lagi jawapan untuk keuntungan. Jadi seterusnya kita akan melihat nisbah yang mereka buat semasa mereka menumbuhkan syarikat, iaitu 2:5:3. Cara yang sama untuk memperkenalkan bar. 2 bahagian ini adalah untuk Aina, 5 bahagian ini adalah untuk Syahidah, 3 bahagian ini adalah untuk Chong. Tapi kali ini dia bagi maklumat yang berkaitan dengan Aina. Aina telah menyumbang 24,000, iaitu 2 bahagian ini adalah bernilai 24,000. Jadi cara yang sama kita buat. 1 bahagian sebenarnya adalah berapa? Bahagi 2 dapat 12,000 dan 5 bahagian yang Syahidah telah sumbangkan itu ialah 60,000 akhirnya. Dengan menggunakan cara-cara ini, kita masing-masing dapat semasa mereka nak tumbuhkan syarikat, kos modal ialah berapa, dan semasa mereka menjualkan syarikat, harga jualan ialah berapa. Akhirnya kita akan dapat keuntungan khas untuk Syahidah, iaitu dapat 80,000 tolak dengan 60,000. Akhirnya Syahidah telah untung 20,000. Seterusnya kita cuba lihat soalan ini. Nisbah bagi panjang kepada lebar bagi sebuah segi 4 tepat ialah 8:5. Jika lebar bagi segi 4 itu ialah 30 cm, hitungkan panjang dalam sentimeter. Soalan ini adalah soalan yang paling simple yang kita boleh guna bar model method. Tapi kalau anda tak faham penyelesaiannya tanpa menggunakan bar, sebenarnya banyak budak tak boleh jawab soalan ini. Sekarang kita lihat apa yang kita ada. Yang pertama ialah panjang kepada lebar ialah 8:5. Lebar bagi segi 4 ini sebenarnya ialah 30 cm, hitung panjangnya. Jadi sekarang dengan cara yang sama saya mentumbuhkan bar untuknya. Bar ini ada 8 kerana dia adalah untuk panjang. Bar ini ada 5 kerana dia adalah untuk lebar. Seterusnya
Informasi yang saya dapat dekat sini ialah lebar sebenarnya ialah 30 cm. Maksud dekat sini 5 bar dekat sini sebenarnya telah mengambil 30 cm. Jadi kalau nak kira 1 cm 30 bahagi 5 saya dapat 6 cm. Dan kalau nak kira panjang, cara yang sama sahaja saya tafsirkan, iaitu 8 bahagian ini setiap bahagian adalah 6 cm, 6 cm, 6 cm dan seterusnya. Jadi 8 darab dengan 6, saya akhirnya akan dapat jawapan 48 cm. Jadi dengan menggunakan bar model macam ini pun boleh dapatkan jawapan untuk jenis soalan begini. Seterusnya, rakan telah hantar soalan. Jom kita tengok apa soalan yang dia telah hantarkan. Diberi A kepada B kepada C adalah 9 kepada 5 kepada 7 dan B diberi ialah 35. Hitung nilai bagi A dan C. So, macam mana kita balaskan jawapan? Kalau nak gunakan blok, perlu lukis-lukis blok itu kan atas phone. Susah. Jadi, dengan cara ini pun boleh kita menyelesaikan soalan tersebut, iaitu 5 bahagian sebenarnya untuk B. 5 dekat sini, cek dekat nisbah ni, 5 ini sebenarnya untuk B. B telah diberi nilai. Maka 5 bahagian sebenarnya ialah 35. Maka 1 bahagian ialah 35 bahagi 5 dapat 7. Sekarang nak hitung jawapan untuk A dan C. Untuk A ialah 9 bahagian. 9 darab 7 sama dengan 63. Untuk C ialah 7 bahagian. Ambil 7 darab dengan 7 sama dengan 49. Sebenarnya cara ini anda sudah belajar di tingkatan 1. Tanpa menggunakan blok, anda pun boleh menggunakan cara pembahagian nilai yang telah diberi. Jadi kaedah ini sebenarnya kita memperkenalkan sebagai kaedah unitari. Jika rakan-rakan tak berapa ingat, boleh rujuk balik nota tingkatan 1. Seterusnya kita masuk kelas. Kita lihat apa soalan yang cikgu nak bincang hari ini. Diberi A kepada B sama dengan 3 kepada 5. Kalau diberi satu lagi informasi, A tambah B sama dengan 100%. Cari peratusan bagi A. Soalan begini selalunya keluar di soalan objektif ataupun soalan bahagian B, kerana dia tak perlu menggunakan banyak teknik untuk menjawab. Tapi juga ada pelajar tak faham apa yang berlaku dekat sini. Menggunakan bar model method, you can understand very easily. Sekarang bahagian yang terlibat ada berapa? Yes, bagus. Iaitu 3 tambah 5, semua kita ada 8. Jadi kalau untuk peratusan, kita ambil sahaja peratusan itu untuk masuk dalam pengiraan. Maksudnya 8 bahagian ialah 100%. 1 bahagian sama dengan 100 bahagi dengan 8, iaitu 12.5%. Cari peratusan bagi A. A sebenarnya hanya mengambil 3 bahagian. Jadi untuk A adalah 3 darab 12.5 sama dengan 37.5%. Jadi dengan cara macam ini boleh juga kita dapat jawapan dengan betul dan tepat. Seterusnya soalan ini agak panjang. Pelajar sila ikut sampai habis. Dalam satu pertandingan bowling, terdapat 3 buah kumpulan yang telah berjaya ke peringkat akhir. Kumpulan X telah mendapat 180 mata. Kumpulan Y memperoleh 1/4 lebih mata daripada kumpulan X, tetapi kurang 25 mata daripada kumpulan Z. Nyatakan nisbah mata yang diperoleh Y kepada X kepada Z. Jadi sekarang informasi sudah dibagi. Setiap kumpulan ada informasi. Kalau lihat macam itu sahaja, mungkin ada pelajar sudah surrender, sudah serah diri. Tak faham. So, macam mana nak fahamkan, macam mana nak buat cara dengan senang, sekarang cikgu ajar. Yang pertama, fahamkan dulu
pecahan kerana untuk bar model adalah untuk soalan yang melibatkan pecahan ataupun nisbah. Sekarang jawapan nisbah kita ialah jawapan yang kita perlu cari. Jadi dekat soalan ada pecahan, kita fokus kepada pecahan dulu. Untuk 1/4 lebih daripada kumpulan X, maksudnya kumpulan Y ialah sudah memperoleh 4/4 dan tambah lagi 1/4. Sebab itu anda boleh nampak warna yang cikgu telah bezakan. Ini ialah untuk kumpulan Y. Akhirnya, siapa sahaja yang mempunyai markah yang tepat, tak perlu kita teka-teka, iaitu kumpulan X. Tapi kumpulan X itu ada berapa bar yang terlibat. Boleh anda rujuk kaitkan X dengan Y. Dengan cara macam itu, kita akan tahu 4 bahagian sebenarnya adalah 180. Kerana dia kata Y lebih 1/4 daripada X. Maksudnya X sendiri pun 4/4 dan Y sendiri ialah sebenarnya 5/4. Jadi menggunakan cara macam itu, kita boleh faham 4 bahagian sama dengan 180. So, sekali lagi perlu cari sahaja satu bahagian dekat sini. Bahagian 4 dapat 45. Maka dari sini kita boleh mula kira kumpulan Y. Kumpulan Y sebenarnya ialah 5 bar darab dengan 45 dan dia memperoleh sebanyak 225 mata. Macam mana dengan kumpulan Z? Kumpulan Z dia kata kurang 25 daripada kumpulan Z. Maksudnya Y kurang daripada Z. Maka ambil mata Y tambah lagi 25. Jadi kumpulan Z adalah kumpulan yang paling banyak mata. Okey, jadi dengan cara blok dan juga perlu faham ayat tata bahasa yang dibagi, saya harap semua murid boleh jawab soalan dekat sini. Okey, akhirnya jawapan dia nak dalam nisbah. Nisbah ialah dalam Y kepada X kepada Z. Jadi kita susun 25 kepada 180 kepada 250. Akhirnya dapati boleh bahagi 5 dan masing-masing boleh dapat nombor yang paling kecil, iaitu 45 kepada 36 kepada 50. Jadi dengan cara macam itu, soalan ini dapat diselesaikan dengan senang. Okay, akhirnya I just want to advise all of you to study hard. Okay, sekian, terima kasih.